Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula dengan hadis 34 dan seterusnya. Bab bayanil qisal allati yajidu bihinna al-mar'u halawatal iman. An Anas عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. Itu hadis yang ke-34. Hadis itu perbincangannya panjang juga, rasanya memadai setakat itulah untuk hari ini. Jadi tajuknya, terjemahannya ialah bab perkara-perkara yang menyebabkan seseorang merasai kemanisan iman. Anas meriwayatkan Nabi SAW bersabda, 3 perkara jika ada pada seseorang, tentu ia akan merasai kemanisan iman. Pertama, orang yang menyintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaannya kepada selain kedua. Kedua, orang yang menyintai seseorang semata-mata kerana Allah. Dan ketiga, orang yang tidak suka kembali kepada kekufuran setelah ia diselamatkan oleh Allah, sebagaimana ia tidak suka dilemparkan ke dalam api. Itulah hadisnya di bawah tajuk ini. Tajuk yang kita pilih itu adalah daripada sekian banyak tajuk-tajuk yang dibuat oleh para ulama sebelum hadis ini. Sebab kitab Muslim tajuknya tidak dibuat oleh pengarangnya sendiri, iaitu Imam Muslim. Jadi masing-masing ulama yang datang kemudian fikir apakah tajuk yang sesuai dengan hadis yang dikemukakan. Misalnya sebelum hadis yang ke-34, kalau kita tengok nota di situ, Qadhi Iyad, Imam Nawawi dan kebanyakan penyusun kitab matan Sahih Muslim membuat tajuk begini: bab bayani khisal man ittasafa bihinna wajada halawatal iman. Bab tentang beberapa perkara, bila seseorang bersifat dengannya, dia akan mendapat kemanisan iman. Begitu tajuk. Untuk hadis Anas di bawah ini, Al-Ubbi membuat tajuk bab mahabbatillah wal hubbi fillah, bab cinta kepada Allah dan cinta kerana Allah. Imam As-Sanusi hanya membuat tajuk begini saja, babun minhu. Di sini babun minhu. Babun minhu kalau dalam kitab-kitab hadis maksudnya seperti yang saya tulis itu, bab yang merupakan fasal bagi bab sebelumnya. Macam setengah-setengah kitab tu dia ada bab, dia ada fasal. Jadi kalau babun minhu ni macam fasal bagi bab sebelumnya. Mana bab ini dengan hadis di bawahnya masih lagi ada kaitan dengan bab sebelumnya. Hadis Anas ini juga
termasuk di bawahnya. Imam Al-Qurtubi pula membuat tajuk begini: bab man yadhuqu ta'mal iman wa halawatahu. Bab orang yang merasai iman dan kemanisannya. Orang yang merasai iman dan kemanisan. Kalau kita tengok kan ada beza sikit-sikit itu, masing-masing cuba tengok buat mana yang sesuai dengan hadis di bawahnya. Sebabnya pengarang asal tak ada buat. Seperti saya selalu sebut sebelum ini, kepada yang sudah dengar tu mungkin jemu je kan, yang sudah lama ikut. Tapi kepada yang baru mungkin dia baru dengar, iaitu Imam Muslim tidak buat tajuk kerana dua sebab. Menurut pandangan ulama lah, kenapa dia tak buat tajuk? Orang lain semua buat tajuk. Semua kita hadis mana pun ada tajuk. Imam Bukhari ada tajuk-tajuk dia sebelum dia kemukakan hadis itu. Imam Tirmidzi pun begitu juga, Imam Abu Daud pun begitu juga, dan seterusnya yang lain-lain pun sama. Kenapa Imam Muslim ni tak buat tajuk? Ada dua sebab. Yang pertama, kata setengah-setengah ulama, sebab dia tak sempat nak buat tajuk. Dia hanya sempat susun hadis sahaja. Tajuk belum sempat dimasukkan, dia sudah meninggal dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau sengaja buat begitu. Sengaja untuk memberi peluang kepada cendekiawan kemudian fikir, apakah tajuk sesuai dengan hadis yang telah disusunnya dengan cukup rapi. Walaupun dia tak buat bab, tapi kira-kiranya kita dapat lihat, ni beberapa hadis ni dia satu kelompok yang sesuai dengan satu tajuk. Beberapa hadis pula sesuai dengan tajuk yang lain pula. Begitu kita nampaknya. Cuma tak ada tajuk saja. Kadang-kadang hanya satu saja hadis yang sesuai dengan tajuk tertentu. Lepas tu kena tukar kepada tajuk yang lain pula. Begitulah. Kenapa dia buat begini? Dia nak bagi peluang kepada orang kemudian fikir, guna akal masing-masing, cuba buat tajuk sendiri. Sebab benda macam ni, kalau kita tengok dalam Sahih Bukhari, ada Imam Bukhari kadang-kadang dia buat bab saja. Bab saja. Dia tak buat bab apa-apa. Dia kan bab bayanul khisal allati yajidu bihinna halawatal iman. Dia ada. Kadang-kadang Imam Bukhari buat bab saja. Apa tujuannya? Ulama-ulama hadis mengatakan tujuannya ialah dia nak menguji kita bahawa sudah banyak dah dia buat tajuk-tajuk. Cuba kamu buat sendiri pula. Apa tajuk yang sesuai sendiri. Imam Bukhari pun ada juga gitu. Jadi kira-kiranya Imam Muslim ni nak melanjutkan usaha Imam Bukhari. Apa kata kalau kita buat sendiri tajuk? Masing-masing buat. Dan sekarang ni kita dapat lihat lah, setelah berapa lama dah kan Imam Muslim ni, 1000 tahun lebih. Jadi banyaklah orang yang buat, orang tu buat begini. Kita dapat lihat sendiri sambutan daripada masyarakat, kemudian cendekiawan, kemudian mereka buat tajuk-tajuk. Faedah yang dapat, siapa yang dapat faedah tu? Kita dapat. Jadi kita boleh tengok apa yang tersebut di dalam tajuk tu memang sesuai dengan hadis yang dikemukakan di bawahnya. Kita akan dapat lihat ini lebih sesuai, ini kurang sesuai sikit, ini lebih tepat, dan sebagainya. Kita boleh tengoklah. Sebab bayanul khisal, bab perkara-perkara yang menyebabkan seseorang merasai kemanisan iman. Maknanya kalau ada perkara ni, benda ni, seseorang itu akan dapat merasai kemanisan iman. Apa? Berapa perkara tu? Yang seperti yang kita baca tadi, zahirnya daripada terjemahan tadi kan 3 perkara. 3 perkara ni, atau 3 sifat yang ada pada orang, bila ada pada seseorang, dia akan merasai kemanisan iman. Terjemah tu kita sudah terjemah dah. Cuma nak tengok perbincangannya. Apa tujuan Nabi SAW kata begini?
Jadi kalau ada yang ni saja ke merasai kemanisan iman, kalau ada yang lain tak boleh, atau macam mana, atau khusus dengan yang ini saja. Itulah yang kita nak tahu je. Sebab itu perlu ada perbincangan dan perlu ada syarah. Cuba tengok nota seterusnya. Sabda Nabi SAW ini merupakan talmih. Itu istilah Arab. Maksudnya isyarat secara halus, isyarat yang cukup seni kepada perihal deria rasa orang sihat atau orang yang mengidap penyakit kuning dan seumpamanya. Jadi dia nak bawa ke situ sebagai suatu perbandingan, nak suruh kita fikir dan menghayatinya, cuma faham dengan sebaik-baiknya. Kepada orang yang mengidap penyakit kuning, ini contoh saja, penyakit lain pun banyak lagi. Segala-galanya dirasakan pahit. Madu yang manis sekalipun dirasainya pahit. Satu perkara yang saya nak menarik perhatian lah sebelum kita pergi lebih jauh ni, kadang-kadang bila sebut manis sekarang ni orang takut lah. Berapa ramai dah kena potong. Memang jadi masalah ni manis ni. Kenapa dalam hadis banyak sebut manis-manis ni? Apakah dia nak membawa kita kepada kebinasaan? Contoh, atau contoh tu tak kena ke macam mana? Kita nak tukar dengan yang lain ke atau macam mana? Kena ingat satu perkara ya. Bila sebut manis oleh Rasulullah SAW, dia sebut zaman tu dia tak ada gula sekarang, suka macam-macam sekarang. Dia banyak tidak makan makanan-makanan yang berkanji macam kita, nasi apa ni, banyak tak ada. Dia makan roti. Kemudian manis dia tu ialah madu. Kalau dia nak manis, apa-apalah dia masukkan madu. Gula dia tak ada lagi pada masa itu. Gula tak ada lagi pada masa itu, seperti sekarang ni. Gula putih tak ada lagi. Yang ada madu. Madu tu tak jadi masalah. Madu memberi kesihatan, menyihatkan kita lagi. Itu kalau sebut manis-manis. Bukan manis tu macam gula sekarang ni, mesti macam sekarang. Kena ingat itu. Sebab zaman Nabi SAW minum teh ada ke tidak? Tak ada minum teh. Jadi yang sekarang ni, yang banyak kita minum teh, minum kopi, minum Milo macam-macam kan, semuanya gula semua. Kemudian ada kalau makanan tu pengat lagi, apa lagi kan, itu semua gula. Baru sedap. Jadi semua ni tak ada. Jadi manis yang dimaksudkan ialah madu. Orang yang betul-betul sihat pula merasai sesuatu tepat seperti rasa sebenarnya. Situ maksud Nabi ringkas ya hadis tu, tapi dia bawa kita jauh begitu. Manis dirasainya manis, kelat dirasainya kelat, pahit dirasainya pahit, manis dirasainya manis, dan begitulah seterusnya. Masin dirasainya masin. Semakin sihat seseorang itu, semakin tepatlah pula deria rasanya. Sebaliknya, apabila kesihatan seseorang merosot, turut merosotlah deria rasanya. Begitulah juga keadaan iman. Semakin sempurna iman seseorang, semakin terasa manislah kepadanya iman itu. Sebaliknya, apabila iman seseorang tidak sempurna, kemanisannya juga akan semakin berkurang. Itu bendanya. Malah kadang-kadang dalam keadaan penyakit yang menimpa terlalu teruk, deria rasa menjadi bercelaru dan tidak menentu. Yang manis dikatanya pahit. Bak kata Al-Mutanabbi,
Ini seorang penyair Arab yang terkenal. Wa man yakudha famin murrin maridin, wa man yakudha famin murrin maridin yajid murran bihil ma' az-zulala. Wa man yakudha famin murrin maridin yajid murran bihil ma' az-zulala. Bermaksud orang sakit yang pahit mulut akan berasa pahit walaupun air yang jernih lagi sedap yang diminum. Sedap, jernih lagi sedap diminum. Seolah-olahnya Rasulullah SAW hendak mengatakan kesihatan ruhani adalah sesuatu yang mesti dan diperlukan untuk seseorang itu merasai kemanisan iman. Sebagaimana kesihatan jasmani adalah sesuatu yang mesti dan diperlukan untuk seseorang itu merasai kemanisan madu misalnya. Dan antara tanda seseorang itu benar-benar sihat rohaninya ialah apabila ada padanya 3 perkara yang disebutkan baginda sallallahu alaihi wasallam seterusnya. Jadi di situ dia dah bawanya. Mana ini orang yang ada benda ni tanda orang yang sihat rohaninya. Bila sihat rohani, dia akan merasalah kemanisan iman itu. Seperti mana orang yang sihat jasmaninya, dia akan merasa apa yang dia nikmati itu sebagaimana yang sebenarnya. Dia dapat ambil manfaat sebanyak mungkin daripada apa yang dinikmatinya. Tapi kalau dia sakit, dia tak dapat rasa. Kadang-kadang nak makan pun tak boleh. Sedap pun sedap, tengok saja. Tengok saja. Sama juga orang yang tak sempurna iman. Banyak perkara bila tak sempurna iman dia, tak sihat rohani dia, dia tak boleh buat tuntutan iman. Banyak benda tu benda ni dia tak boleh buat. Sebab apa? Sebab dia sakit sebenarnya. Dia sakit. Kalau kita tengok zaman sahabat dulu, apa saja arahan Islam dia terus buat sebab dia sihat. Kalau kita teragak-agak ataupun banyak perkara tak faham, bercelaru, sebab apa? Rohani tak sihat. Tuntutan iman terlindung daripada kita. Tak berani kita nak buat. Sebab apa? Sebab rohani kita tidak sihat. Itulah bendanya yang Rasulullah SAW nak sebut ni. Dia sebut akan merasai kemanisan iman. Kenapa dia sebut begitu? Dia dah buat contoh tu. Sebab kalau rasa semua orang tahu kan, ni tak sedap makanan ini, ini sedap, semua boleh tahu. Ini rasanya macam ni, ini macam ni, boleh sebut apabila sihat. Ada makna semua tu apabila sihat. Kalau tak sihat, jadi bercelaru. Para ulama berbeza pendapat tentang apa yang dimaksudkan dengan kemanisan iman itu. Apa kemanisan iman itu? Manis tu macam kita minum sesuatu yang manis gitu ke? Apa maksudnya? Ada beberapa pendapat ulama. Berikut dikemukakan sebahagian daripadanya. 1. Kemanisan iman ialah keseronokan dan kelazatan yang dirasakan. Itu maksud kemanisan iman. Bila dia buat sesuatu tuntutan iman, dia akan merasa seronok dan lazat, sedap, suka. Itu orang yang ada kemanisan iman lah tu. Dia rasa sedap. Sebab perasaan manusia ni tak sama kan. Kalau orang yang malas lah, orang malas tak suka dengan ilmu lah, nak bagi dia tidur macam mana? Bagi buku. Bagi buku kat dia, tidur sekejap. Jadi untuk menguliknya pula jadi dodoi dia, macam bagi bantal kepada dia, bagi buku. Tetapi kepada orang yang ahli ilmu, bagi buku, dia seronok, dia rasa sedap, seronok. Tengok kan, tak sama. Tak sama. Benda yang dibuat sama, tapi rasa dia tak sama. Rasanya tak sama. Dia rasa seronok dan lazat, nikmat dia
dapat benda tu nikmat. Sebab itulah beza dia. Kalau tidak ahli ilmu, dia tak akan habiskan duit dia untuk beli buku. Buat apa? Dia tinggal tengok saja. Dia beli benda-benda lain. Sebab itu minat dia. Dia rasa seronok, lazat pada benda lain. Tapi kalau ahli ilmu tidak begitu. Cuba kita tengok perbezaan. Dari segi seronok dia rasa masing-masing. Jadi dia seronok dan lazat tu bila? Apabila beribadat, melakukan ketaatan kepada Allah. Bila dia beribadat dan melakukan ketaatan kepada Allah, dia berasa seronok, dia berasa lazat, sekurang-kurangnya dia berasa puas, berasa lega, puas hati, sekurang-kurang. Itu dia berasa begitu. Kalau dia tak buat, tak lepas, tak boleh duduk puas. Sekurang-kurangnya begitu. Misalnya kita kata kita yang biasa, orang kita kalau buang air, kita beristinja, kita basuh. Kalau tak basuh macam mana? Macam mana rasanya? Ada juga bangsa-bangsa yang memang dia tak basuh. Tak kira tu. Kalau kira orang kita lah, kira orang kita. Kalau tak basuh, sedap kan nak pergi sana kemari, nak makan, nak minum, nak cakap. Tak boleh, terganggu. Sentiasa terfikir. Begitu juga dengan orang yang misalnya kata tak sembahyang. Apa dia rasa? Dia tak sedap, rasa tak lepas, dia tak boleh duduk. Sekurang-kurangnya dia kena ada rasa begitu, barulah beriman. Nak sedap sembahyang tu pula rasa sedap pula, itu lebih lagi. Yang lain pula tu, sekurang-kurangnya dia kena rasa begitu. Kalau sudah ada begitu, itu kemanisan itu. Sudah dikata kemanisan itu. Kalau lebih lagi. Macam mana nak dapatkannya? Kena usaha. Ada cara-caranya, kena usaha. B, apabila mengalami kesukaran dalam menegakkan agama Allah dengan menjunjung segala titah perintahnya dan menjauhi segala larangannya, bila dibuat benda ni, dia rasa suka, nikmat, dia rasa lazat, puas hati rasanya, tenang rasa apabila buat benda ni. Ada susah sikit sebanyak pun tak kisah. Kalau susah banyak lagi tapi tahu benda ni tuntutannya besar, ini tanggungjawab lagilah, berasa bila buat berasa suka. Ini yang kedua, suka dengan sebab kesukaran yang dialami dalam menegakkan agama Allah. C, apabila mengutamakan kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia, dia berasa seronok, berasa suka, berasa nikmat. Dia kena ada ini, benda-benda ni. Tapi kalau kita duduk rasa yang dunia tu lebih lagi, tak mari. Dia kena ada ini, baru dia mari. Kemanisan. Yang kedua, ini pendapat kedua pula. Kemanisan iman ialah kepuasan dan kelegaan jiwa yang diperolehi apabila melaksanakan apa-apa tuntutan agama. Walaupun mungkin kerana adanya sedikit sebanyak penyakit hati, seseorang itu terasa juga malas dan lesu dalam melaksanakannya. Dan setelah melakukannya, ia mendapat semacam kepuasan. Ubat yang pahit misalnya tidak disukai semua pesakit. Tetapi ia tetap meneguknya lantaran sedar ubat yang pahit itu akan menghilangkan kesakitan yang ditanggung. Pesakit yang bijaksana sedar bahawa kepahitan yang terpaksa ditanggung hanyalah untuk sebentar sahaja. Sedangkan kesihatan yang akan diperolehi daripadanya pula adalah berpanjangan. Berus gigi tiap-tiap hari
Itu saja pun kadang-kadang terasa malas juga melakukannya. Fikiran bahkan kadang-kadang terganggu. Tetapi setelah sedar akan faedahnya dan memikirkan kebaikannya dalam jangka masa panjang, Anda memberus gigi dengan senang hati. Setelah menjadi kebiasaan, Anda merasa tidak selesa kalau tidak memberus gigi. Akhirnya memberus gigi beberapa kali sehari menjadi suatu kemestian kepada Anda dan semacam kepuasan serta kelegaan Anda perolehi apabila memberus gigi. Begitulah, ini contoh. Kita merasa lega, jiwa merasa puas apabila buat. Walaupun mula-mula memang rasa tak sedap juga, berat juga, susah juga, tapi cuba buat lagi. Kena sedar yang kita buat itu memang ada kebaikannya untuk jangka panjang kita. Kalau tak nampak terus pun, jangka panjangnya adalah baik. Seperti benda-benda lain juga, hal dunia, berus gigi dan sebagainya. Kenapa kita buat? Tak henti-henti, tak henti-henti buat. Sebabnya itu baik untuk mulut kita, gigi kita, jangka panjang. Dia akan menyusahkan kalau kita tak jaga. Kalau kita tak jaga, sama juga dengan ibadat-ibadat, ketentuan-ketentuan Allah. Walaupun kita tak suka, tetapi sebenarnya ia baik untuk jangka panjang kehidupan kita, untuk dunia akhirat kita. Jadi kena sedar itulah. Walaupun tak suka, tak sedap rasanya, kena teruskan juga. Lama kelamaan dia akan jadi tak kisahlah, terus buat. Itu caranya. Ini maksud kemanisan iman juga. Lama-lama apabila kita buat, kita akan rasa. Jadi susah juga manusia ni kan. Dia kena sampai lama nak boleh sampai. Kadang-kadang tua baru rasa sikit. Setelah sakit dah, sebelum pada tu tak rasa sangat. Macam yang zahir lah, budak-budak tu kan bukan main susah. Nak bagi dia lekat kan, jadi biasa gosok gigi. Selalu kita buat begitu, kita buat begini, untuk dia tu jadi kebiasaan. Begitulah juga dengan yang lain-lain. Jadi nafsu kita pun begitu juga, liar nafsu kita. Jadi kena tekan, lawan juga. Sebab kita kena sedar, inilah yang baik untuk kita, dunia akhirat kita. Itulah kira-kiranya banyak Allah SWT buat sebab itu, sebab ini. Nak suruh kita fikirlah, biar nampak yang zahir dulu. Bila nampak takut, bila takut tak buat lah. Tetapi perkara-perkara agama ni dia sebut saja neraka tu kita tak nampak. Oleh kerana jauh sangat tak nampak, kadang-kadang manusia ni dia jadi jahat lah, gerak kepala. Tetapi Allah SWT banyak buat penyakit ni nak suruh dia fikir bahawa kalau buat gini akibatnya, gini akibatnya. Akibat tu pasti ada. Begitu juga kalau kamu tak sembahyang, ini akibatnya. Nak suruh kita fikirlah, kalau kamu tak buat gini akibatnya. Jadi hukum sebab musabab akibat ini dia ada kaitan mengikut agama kita, dunia dan akhirat. Kadang-kadang kita buat sekarang ni, akibat dia bukan kita terima dalam dunia, tapi di alam barzakh, jauh. Kadang-kadang bukan di alam barzakh, di alam mahsyar. Berapa lama pula di situ? Jauh lebih lama daripada hidup di dunia. Itulah yang nak dihadapi. Kadang-kadang bukan di situ akibatnya, tapi akibatnya sama ada di dalam syurga atau neraka. Berapa lama pula di situ? Jauh lebih lama daripada dunia ini. Jadi kena fikir yang tu, yang lebih lama tu, jangka panjang tu, yang itu lebih lama. Jangan fikir yang dunia ni. Yang dunia ni pun kita boleh fikir untuk kepentingan kita, untuk kebaikan kita, padahal ia singkat sangat. Bagaimana kita tak fikir dengan yang jauh, yang begitu lama? Dalam keadaan kita ni seorang mukmin, tak patut sekali, tak pernah sabar, tak masuk akal
Orang mukmin yang tahu cerita tu. Kalau orang yang tidak mukmin, tidak Islam, dia tak tahu. Kalau yang tahu ni, sekiranya tak patut, tak pernah sabar, dia tak buat, tak fikir benda-benda tu. Sedangkan semua tu kena buat di sini, dalam dunia ni. Untuk mendapat hasil dia, musabab dia ataupun akibat dia tu, kena buat dalam dunia. Para ulama juga berbeza pendapat tentang kemanisan iman yang dirasai itu. Adakah ia sesuatu yang hissi? Hissi maksudnya memang dapat dirasai deria, atau maknawi. Dan ini skala. Orang kata kemanisan ini memang rasa sungguh, dia rasa apa? Atau benda ni benda yang maknawi, yang abstrak, pada kira-kira saja, perhitungan saja. Macam mana? Jadi di sini pun ada perbezaan pendapat. Jadi berdasarkan pengalaman masing-masing lah. Orang ni cerita pengalaman dia, orang ni cerita pengalaman dia, gitu. Ada beberapa pendapat. Ada yang berpendapat kemanisan iman itu adalah sesuatu yang abstrak dan niskala. Ia tidak dapat dirasai dan dikesan dengan deria. Ia cuma dapat dimengerti dan difahami jiwa. Apabila kemanisan iman itu ada pada seseorang, maka akan adalah juga kesan-kesannya. Cuma itulah, kita boleh tengok dia sudah dapat kemanisan iman, tengok daripada kesan dia, daripada kesan dia. Nak kata dia rasa dengan deria dia, tidak, tak ada zahir tu. Dirasai dengan lidah dia misal, tak ada. Tapi kita dapat tengok daripada tingkah laku dia. Antara kesannya ialah, ini kesan orang yang dapat kemanisan. Satu, keyakinan yang kukuh terhadap apa yang dipercayai. Dia percaya sungguh, yakin sungguh, tidak berbelah bahagi. Itu kita tengok akidahnya kuat, pegangannya kuat. Yang kedua, menurut patuh kepada apa yang diimani. Percaya apa? Percaya apa? Percaya bahawa benda ni dapat pahala, memang betul lah, patuh, ikut. Percaya bahawa benda ni wajib, kita buat sepenuhnya, sungguh-sungguh lah buat, dengan patuh. Ketiga, semacam keseronokan, kelazatan dan kepuasan jiwa dikecapi apabila melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Dia ada macam kepuasan, keseronokan, kesukaan itu. Bila buat, nak buat lagi, bila buat, nak buat lagi. Begitu, dia rasa puas. Itu tanda-tandanya. Ini bagi orang yang mengatakan bukan kemanisan iman itu yang dirasai itu bukan bersifat hissi, bukan dirasai dengan diria, mana-mana bahagian tubuh kita, tak ada. Cuma ia berkait dengan perasaan, berkait dengan perasaan, berkait dengan jiwa, dan kesannya dapat dilihat pada tingkah laku seseorang itu. Ada pula yang berpendapat kemanisan iman itu adalah sesuatu yang hissi dan memang dapat dirasai deria batin. Ada rasa, tapi bukan deria zahir lah, bukan dengan lidah, bukan dengan telinga, bukan apa, tapi deria batin. Pendapat ini bagi mereka lebih tepat dan lebih kuat berbanding pendapat yang pertama tadi. Alasannya ialah, jadi yang ini dia kata yang lebih tepat. Kepada orang yang mengalaminya, dia kata ini memang ada sungguh, boleh rasa sungguh. Jadi deria batin kita tu merasainya. Satu, lafaz dan makna hadis terpelihara, tidak tergugat dan tidak memerlukan takwilan. Sebab Nabi SAW kata dia akan merasai kemanisan iman. Rasa sungguh lah.
tak perlu kita takwil kemanisan tu dengan maksudnya begini-gini, keseronokan. Tidak. Memang kemanisan betul lah. Dan rasa betul lah. Rasa-rasa ni tubuh kita lah, dan jiwa kita tu yang merasa. Dia tak perlu dah takwil hadis ini. Bila Nabi kata dia akan merasai kemanisan iman, merasailah, kita tengok, rasa sungguh. Yang kedua, banyak sekali terdapat contoh-contoh hidup di dalam sejarah para sahabat dan as-salafus salih yang menyokong kemanisan iman dalam makna sebenarnya. Banyak contoh, bukan satu dua contoh, bahawa ada orang yang rasa sungguh kemanisan iman, merasai betul. Berikut dikemukakan 3 contoh sahaja daripadanya. Kalau kita baca dalam kitab-kitab, banyak lagi lah. Ini 3 sahaja contoh, dan diambil yang betul-betul sahih, yang betul-betul sahih, bukan cerita-cerita dongeng. Tidak. Bacalah dalam kitab-kitab sahih mana pun akan bertemu dengan benda ni. Ketika di ambang pintu maut, Sayyidina Bilal bin Rabah terdengar rintihan isterinya. Wa karbah, itu kata isteri dia. Bila dia, siapa? Bilal. Bilal itulah yang masyhur sehingga apa nama ni, dalam bahasa kita panggil Tok Bilal. Nama dia, pakai nama dia. Jadi orang yang melaungkan azan, kerjanya bang ataupun melaungkan azan, itu dipanggil Bilal. Bilal itu nama satu orang asalnya, tapi dalam bahasa kita ni sudah jadi makna lain. Tok Bilal. Tok Bilal itu maknanya orang yang kerjanya bang ataupun azan, melaungkan azan. Jadi Bilal itulah sahabat itu. Dia ni orang kulit hitam, Hamsyah, hamba daripada Hamsyah. Wa karbah, aduhai sedihnya, kata isteri dia bila dia dekat nak mati. Beliau terus membuka mata, padahal dia pejam mata tu pada sedih. Bila dia dengar isteri dia kata begitu, dia terus buka mata, lalu berkata, wa tarabah gadan alqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Itu dia kata, wa tarabah gadan alqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Aduhai seronoknya, sukanya, kerana besok aku akan bertemu para kekasih Muhammad dan kumpulannya. Dia macam tahu, rasa nak mati dah besok. Jadi dia kata dia seronok. Kita kan takut mati kan. Umumnya biasanya orang takut mati ni. Tengok sahabat dia tak takut. Dia kata dia akan bertemu di alam yang lain dengan orang-orang yang dikasihinya. Dia seronok pula. Orang sedih dia seronok. Itu dia sudah rasa apa? Sudah rasa kemanisan iman tu, sebab cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kumpulannya, sahabat-sahabatnya yang telah meninggal dunia untuk pergi. Lihatlah apa yang dibuat dan diucapkan oleh bapa saudara Anas bin Malik. Itu satu contoh. Ini contoh lain pula. Anas bin Malik ini perawi kita ni kan, yang meriwayatkan hadis yang kita baca. Bapa saudara dia, ni cerita bapa saudara dia. Haram bin Milhan, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau ditikam dari belakang dengan lembing sehingga menembusi dadanya, sambil menyapu muka dan kepala dengan darah yang memancut keluar dari tubuhnya, beliau melaungkan Allahu Akbar, fuztu wa rabbil Ka'bah. Allahu Akbar, aku telah berjaya
demi Tuhan Kaabah. Dia kena tikal, dia berjaya, suka pula. Jadi tidak menampakkan kesakitan. Sebab apa? Nabi SAW hantar dia dalam satu kumpulan untuk pergi mengajar di satu kawasan. Sebab orang-orang di situ minta pergi mengajar. Kata mereka, ini orang kita baru memeluk agama Islam, jadi naklah kepada guru-guru mengajar. Pergi mereka tipu. Bukan nak mengajar, dia rancang dah, sudah nak bunuh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Jadi kenalah dia, salah seorangnya kena. Dia kata apa? Bukan dia mengadu, bukan dia kata aduh sakitnya, ataupun lain-lain perkataan, tidak. Tapi Allahu Akbar, fuztu wa rabbil Ka'bah, aku telah berjaya demi Tuhan Ka'bah. Kisah beliau ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ahmad dan lain-lain tokoh hadis. Memang ada. Itu juga kita tengok. Kalau orang yang tidak berasa ni, dia tidak akan begitu. Dia tidak akan jadi begitu. Ini dia seronok, suka, dia rasa berjaya dia. Imam Bukhari meriwayatkan secara ta'liq di dalam sahihnya daripada Jabir bahawa ketika Nabi SAW dalam peperangan Dhatir Riqa' pernah berlaku seorang lelaki, iaitu seorang sahabat Ansari Nabi SAW, dipanah musuh ketika sedang bersembahyang. Anak panah yang mengenainya itu menyebabkan darah terkeluar dengan banyak dari tubuhnya, tetapi dia tetap rukuk, sujud dan meneruskan sembahyang. Berdasarkan riwayat Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan lain-lain, sahabat itu telah terkena 3 anak panah. 3 anak panah. Tetapi kelazatan bersembahyang dan membaca Al-Quran di dalamnya mengatasi kesakitan kerana terkena anak panah. Ini juga merupakan salah satu contoh kemanisan iman yang dapat dikesan di dalam lipatan sejarah para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi dia berkawal 2 orang. Nabi SAW bagi orang ni sebelah sini, orang ni sebelah sini, berkawal dalam perjalanan itu, peristiwa perang itu. Jadi bila mereka rehat, jadi ada yang berkawal, 2 orang di sana, 2 orang di sana, begitulah. Jadi sahabat ni dia bersembahyang seorang, yang seorang tu tengok tak sembahyang lah. Dia tengok pergerakan musuh, tunggu takut apa-apa yang berlaku. Kalau yang seorang lagi tu sudah dia bergila-gila begitulah. Dia tidak saja-saja. Yang seorang tu bersembahyang, yang seorang tu jaga. Kalau begitulah, gila-gila. Dia tidak leka, tidak leka dalam keadaan itu berhibur, kalau kita kata tidak. Tetapi dia dalam keadaan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan bersembahyang tu kena anak panah. Yang kita tahu lazat tu, dia tak mahu itu berhenti tu, sebab kemudiannya ditanya, kenapa kamu tak berhenti? Dia kata dia sayang, dia nak habiskan ayat yang dia baca. Jadi panah ni bukan main-main, panah sakit. Tapi dia tak ada apa, dia teruskan, boleh bersembahyang, tak ada sakit. Sebab apa? Yang dia sedang buat itu menenggelamkan dia, melupakan dia kepada kesakitan yang dirasai oleh orang biasa. 3 anak panah kena, darah mengalir, tetapi dia teruskan sembahyang. Cuba kita tengok macam mana berlaku ini kalau tidak ada kemanisan iman, kemanisan dalam melaksanakan ketaatan ataupun ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sudah sampai ke peringkat tu lah. Jadi bagi orang-orang yang seperti ini, dia mengatakan kemanisan iman itu memang sesuatu yang dirasai oleh jiwanya. Bukan cerita saja, bukan itu tamthilan, bukan itu ibarat saja, tidak. Memang betul-betul dirasai. Itulah contoh dalam sejarah.
Kemudian pertamanya, ini kalau ada sifat orang macam ni, orang yang menyintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaannya kepada selain keduanya. Cinta kepada Allah dan Rasul lebih daripada yang lain-lain. Itu yang pertama. Maksud cinta kepada Allah ialah sentiasa mentaatinya dan tidak menderhakainya. Maksud menyintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula ialah sentiasa berpegang teguh dengan syariat yang dibawanya, di samping taat dan patuh kepadanya. Itu maksud cinta kepada Rasulullah. Hadis di atas menyatakan bahawa kemanisan iman pasti akan dirasai seseorang yang ada padanya 3 perkara yang tersebut di dalamnya. Salah satunya ialah menyintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-gala yang lain. Ia secara tidak langsung mengandungi maksud orang yang benar-benar mentaati Allah dan Rasulnya adalah orang yang sudah ada padanya satu daripada 3 perkara yang akan membuatnya merasai kemanisan iman. Bila ada macam ni, dia akan adalah, mana sudah ada satu pada kita. Jadi kita benda ni tengok sendirilah, masing-masing tengoklah. Cuba cek diri sendiri, ada ke tidak? Kalau sudah ada, mana alhamdulillah sudah ada satu daripada perkara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila ada, seseorang itu akan merasai kemanisan iman. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan salah satu tanda orang yang benar-benar menyintainya dan orang yang cintanya berbalas, ada sebut, ia adalah orang yang mengikut sunnah Rasulnya. Lihat firman Allah ini, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Bermaksud, katakanlah, jika kamu benar-benar menyintai Allah, ikutilah daku. Nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi cara kita nak menyintai Allah macam mana? Dengan kita menyintai Rasul. Cintai Rasul tu macam mana? Seperti sebut tadi, ikut syariat dia yang dibawanya, di samping taat dan patuh kepadanya. Bukan dengan cara pakai selipar ke ataupun pakai selendang yang ada ditampalkan selipar ke di situ, selipar Rasul, tak ada kena-mengena. Dengan asyik berqasidah saja siang malam, bukan begitu. Cinta kepada Rasul begini, begini. Bukan tak boleh. Kalau yang Rasulullah SAW pakai betul, itu tak apa. Tetapi kalau yang tidak sahih, yang tak betul, hanya khayalan saja, agak-agak saja, tak boleh. Betul. Kita nak jadikan syiar yang tetap, nak lebih-lebih, tak boleh. Itu salah dah, sudah salah. Yang kita kena ikut Rasul tu yang mana, kena faham. Itu makna cinta kepada Rasul itu betul. Bukan ikut dengan membabi buta dalam perkara-perkara dunia yang tidak ada kena-mengena dengan agama pun nak ikut juga. Kononnya begitu cara cinta kepada Rasulullah. Tak betul. Silap kita. Silap. Banyak dalam masyarakat ni kadang-kadang dia terkeliru. Benda-benda macam tu pun masih terkeliru lagi. Mana tak faham lagi apa itu sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana kita nak ikut Rasulullah ni macam mana, itu pun tak faham lagi. Bahkan boleh dikelirukan lagi dengan benda-benda macam tu. Itulah keadaan orang-orang Islam sekarang ni. Perkara kedua yang disebut Nabi SAW, jika ada pada seseorang
tentu ia akan merasai kemanisan iman, ialah apabila ia menyintai seseorang semata-mata kerana Allah. Cinta kerana Allah, itu bukan senang tu, payah tu, susah nak cinta kerana Allah semata-mata. Biasanya cinta ni kerana dunia, ada sebab-sebab duniawi, bukan kerana harta, kedudukan, pangkat, kecantikan dan sebagainya. Maksud menyintai seseorang semata-mata kerana Allah ialah kerana tuntutan agama Allah. Itu maksudnya. Seperti menyintai dan mengasihi seseorang kerana ketakwaan dan kepatuhannya kepada Allah, atau kerana ilmu agamanya yang tinggi dan berguna kepada masyarakat, serta budi pekertinya yang mulia. Itulah yang dikatakan menyintai seseorang semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kerana benda lain. Kerana itu. Kalau kebetulan isteri itu dia ada sifat-sifat itu, ya kita cinta kepada dia. Satunya yang asal, yang memang seseorang itu cinta dari segi tabi'i, kejadian manusia tu memang itu. Tapi kalau campur dengan ini pula, lagilah tidak salah, boleh. Tapi ada juga orang yang tak ada sebab lain, tak ada hubungan dengan kita apa-apa, semata-mata kerana dia tu bertakwa kepada Allah, dia orang yang baik, dia orang yang menjunjung titah perintah agama, jadi kita sayang pada dia. Itu tak ada sebab, tak ada sebab lain. Kalau dalam hadis yang lain disebutkan benci pun kerana Allah. Dia benci tu bukan masalah peribadi, bukan kerana perbuatan terhadap apa-apa benda dunia, tidak, kerana Allah. Kerana orang tu salah dari segi agama, orang tu bawa benda yang salah, jadi kita benci. Itu tanda mukmin yang sejati. Imam Malik pernah berkata, al-mahabbatu fillah min wajibatil Islam wa huwa da'bu awliya'illah ta'ala. Maksudnya cinta kerana Allah itu termasuk salah satu kewajipan Islam. Ini termasuk dalam benda yang wajib dalam Islam, cinta kerana Allah. Dan ia merupakan perangai para kekasih Allah, perangai awliya'illah, wali-wali, yakni kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengasihinya, begitu salah satu sifat. Dia cinta dan kasih kepada seseorang kerana Allah, bukan kerana benda-benda lain. Orang dunia pula, kalau kita nak tahu orang dunia macam mana, dia kasih kepada seseorang kerana dunia. Begitu. Dan dia tak kekal tu, tak kekal lama, tak boleh bertahan, tidak berguna kepada kita sampai ke akhirat kalau macam tu. Tapi kalau kerana Allah ni, dia membawa kita sampai ke akhirat, faedahnya itu sampai ke akhirat. Tiga macam orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan mendapat kemanisan iman di dalam hadis di atas, jika dianalisa dapat dibahagikan kepada tiga bahagian. Pertama, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Itu bahagian yang pertama kan. Orang yang Allah dan Rasulnya lebih dikasihinya daripada segala-galanya. Keduanya, wa man ahabba 'abdan la yuhibbuhu illa lillahi azza wa jalla. Orang yang kasih kepada seseorang kerana Allah semata-mata. Dan ketiganya ialah wa man yakrahu an ya'uda fil kufr ba'da idh, atau an dalam surah riwayat, anqadahu Allah minhu kama yakrahu an yulqa fil nar. Iaitu orang yang tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah melepaskannya daripada kekufuran itu,
seperti mana dia tidak suka akan dilemparkan ke dalam api. Daripada 3 bahagian orang yang pasti akan merasai kemanisan iman itu, yang mula-mula sekali disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang menyintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaannya kepada selain keduanya. Apabila Allah dan Rasulnya dicintai seseorang melebihi segala sesuatu yang lain, sudah tentulah orang-orang lain yang dicintainya juga akan dicintai semata-mata kerana Allah, dengan sendirinya. Kalau cinta kepada Allah dan Rasul lebih daripada orang lain, dengan sendirinya mudah. Sebab itu disebut yang itu dulu. Dengan sendirinya mudah dia akan menyintai seseorang kerana Allah. Atau dengan kata lain, dicintai dengan penuh keikhlasan. Cintai dengan penuh keikhlasan. Bahagian kedua hadis sebenarnya merupakan kesan atau hasil daripada bahagian pertamanya. Jadi bahagian yang kedua tu hasil atau kesan daripada bahagian yang pertama. Itulah yang akan dapat. Kalau seseorang itu cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lain-lainnya, dia akan dapat apa? Dia akan dapat satu sifat, iaitu sifat menyintai seseorang semata-mata kerana Allah atau dengan penuh keikhlasan. Apabila cinta seseorang kepada Allah dan Rasulnya mengatasi dan menguasai cintanya kepada segala sesuatu yang lain, cintanya kepada sesama manusia pula berasaskan keikhlasan, maka tentu sekali orang itu akan membenci dengan sepenuh hatinya kepada kekufuran. Bila sudah ada yang kedua, dia akan timbul pula yang ketiga. Jadi maknanya punca sebenarnya kita kena usaha atas yang pertama. Bila ada yang pertama, yang kedua, ya mudah. Mari yang ketiga pun akan menyusul juga. Kerana itulah baginda sallallahu alaihi wasallam meletakkan sabdanya, wa man yakrahu an ya'uda fil kufr ba'da id anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yulqa fil nar. Itu pada bahagian ketiga hadis. Kebencian kepada kekufuran yang amat sangat itu digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan ia akan dilempar ke dalam api. Mana orang nak dilemparkan ke dalam api? Atau dia sendiri nak melompat ke dalam api? Tak ada macam tu. Kalau dilempar ke dalam api yang menyala-nyala, siapa suka? Tak ada orang yang suka. Jadi Nabi SAW bandingkan orang ni yang nak merasai kemanisan iman ini, dia tak suka kepada kekufuran tu macam tu. Tak suka sangat. Lihatlah betapa harmoni dan saling berkaitnya ketiga-tiga bahagian hadis di atas di antara sesamanya. Jadi dia kata orang yang tidak suka kepada kekufuran kembali kepada kekufuran. Jadi macam di sini dia menceritakan tentang seseorang yang asalnya bukan Islam, lepas tu dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam tu dia tak suka kembali kepada kekufuran. Jadi berkenaan dengan mereka tu saja. Adakah ini khusus dengan mereka saja? Bagaimana dengan orang Islam, keturunan dia lagi Islam, tak termasuklah dalam ini? Atau macam mana? Di situ juga ada perbincangan. Rasulullah SAW menyebutkan kembali kepada kekufuran di sini. Kenapa dia sebut gitu? Sedangkan umat dia ni bukan semuanya mu'allaf baru masuk Islam. Ada yang lama dah, turun-temurun dari Islam. Jadi macam mana tak termasuklah satu sifat ni? Dua yang pertama tu boleh, yang ketiga ni ada golongan yang tertentu sahaja, tidak meliputi semua umatnya. Zahirnya nampak begitu. Jadi apa maksud di sini? Jadi Nabi SAW menyebutkan begitu, memandangkan kebanyakan orang yang memeluk agama Islam pada ketika itu, yakni di zaman beliau, pada asalnya adalah kafir. Dia mengambil kira yang di zaman dia. Yang di zaman dia tu ramai, lebih ramainya yang tidak Islam asal. Jadi Nabi SAW nak tanam
pada mereka itulah rasa benci kepada kekufuran itu sampai ke peringkat kemuncaknya lah. Mereka tak suka kembali kepada kekufuran itu setelah masuk Islam. Dan itulah boleh dikatakan kebanyakan sahabat begitu. Kalau sahabat betul daripada awal lagi, dia tidak menyeleweng, dia akan ada sifat yang ketiga. Kalau di zaman Rasulullah SAW tiba-tiba dia ada murtad dan sebagainya, dia bukan sahabat. Itu munafik. Daripada awal lagi dia munafik, dia tidak ikhlas masuk agama Islam itu daripada awal. Kalau sahabat betul-betul tak ada. Mereka telah memeluk Islam dengan meninggalkan kekufuran. Adapun orang-orang yang berasal daripada keturunan Islam, zahir kata-kata Nabi SAW, kembali kepada kekufuran itu tidak ada kena-mengena dengannya. Zahirnya begitulah. Apa artinya ia kembali kepada kekufuran? Yakni kepada orang yang memang sudah turun-temurun beragama Islam. Kalau ia tidak pernah pun menjadi kafir, apa artinya begitu? Maka para ulama mengatakan, jika sabda Rasulullah SAW hendak dikaitkan juga dengan orang-orang Islam sejak turun-temurun lagi, seharusnya perkataan aud, ini perbahasan dari segi bahasa, aud itu maksudnya kembali itu terlebih dahulu dipakai dengan makna majazinya, dengan makna bahasa kiasan, bukan bahasa asal. Kalau kembali kita faham, asal makna dia kembali, pulang, balik semula. Itu maknanya kembali. Tapi ini bukan dengan makna begitu, makna asal, tapi dengan makna kiasan. Kita kena pakai begitu dulu. Makna majazi bagi perkataan aud itu ialah sayrurah. Ada segi bahasa Arabnya, yakni menjadi, masuk, bertukar atau berpindah kepada dan lain-lain. Itu maksud sayrurah. Aud itu bukan dengan makna asal, tapi dengan makna sayrurah. Sayrurah itu apa makna? Menjadi. Dia tidak suka menjadi kafir, dia tidak suka masuk dalam agama kafir, dia tidak suka bertukar daripada agama Islam kepada kafir atau berpindah kepada kafir. Dia tidak suka berpindah kepada agama kafir itu, seperti mana dia tidak suka akan dicampakkan ke dalam api. Itu maksudnya. Jadi kalau begitu, boleh jugalah orang yang asalnya Islam itu boleh termasuk juga dalam hadis ini, jika aud itu kita pakai dengan makna sayrurah, dengan makna sayrurah. Dan itu makna majazinya, yang ini makna bahasa pinjaman, bahasa kiasan. Jadi sabda Rasulullah SAW itu seharusnya ditakdirkan begini, ditakdirkan, wa man yakrahu an yasira fil kufr ba'da id anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yulqa fin nar. Jadi tempat yang saya garis itu, perkataan yang saya garis itu, di situ kita tukar. Itulah makna bagi ya'udah, makna majazi bagi perkataan ya'udah. Orang yang tidak suka menjadi kafir atau masuk ke dalam kekufuran setelah ia diselamatkan oleh Allah, sebagaimana ia tidak suka dilemparkan ke dalam api. Tidak ada lagi dalam terjemahan ini rangkai kata kembali kepada kekufuran, tidak ada lagi. Tadi disebabkan oleh perkataan ya'ud tidak dipakai dalam makna hakikinya, makna sebenarnya, tidak dipakai dalam makna sebenarnya. Tapi kita kata yang asal pakai makna hakikinya. Itu sesuai dengan zaman Nabi SAW. Memang kebanyakan mereka bukan dari Islam pun, baru masuk agama Islam. Tapi untuk orang Islam yang lain, bagaimana? Untuk orang Islam yang lain, kita kena pakai dengan makna kias, dengan makna bahasa pinjaman, iaitu kita tidak suka masuk ke dalam kekufuran, tidak suka menjadi kafir, begitu. Malah makna majazi bagi perkataan itu telah mengambil alih tempatnya. Pecahan perkataan aud dengan makna sayrurah ada diguna
oleh Allah di dalam Al-Quran sendiri. Takut-takut orang kata pula pandai-pandai kita tukar, tak boleh. Sebab dari segi kaedah ilmu Islam ni, apa-apa kita nak buat, kita nak tukar, kalau kita kata ini dengan makna ini, tak boleh semena-mena. Dia kena ada asas dia, ada rujukan dia. Itulah cara ulama nak memahami hadis ke Quran ke apakah. Dia tidak guna akal dia saja, dia guna kaedah yang ada asasnya, sama ada di dalam Quran ataupun di dalam hadis juga. Misalnya perkataan aud di sini dengan makna sayrurah ada di dalam Quran. Jadi bukan suatu yang mengada-ngada lah kalau kita kata begitu. Oleh itu tidak ada kesalahan memalingkannya daripada makna asalnya kepada makna lain. Sebagai contohnya firman Allah berikut ini, qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumih lanukhrijannaka ya Syu'aib walladhina amanu ma'ak min qaryatina aw lata'udunna fi millatina qala awalau kunna karihin. Maksudnya ketua yang sombong dari kaumnya, ini cerita Nabi Syu'aib, berkata, sesungguhnya kami akan mengusirmu wahai Syu'aib dan orang-orang yang beriman yang menjadi pengikut-pengikutmu dari negeri kami ini, atau kami coba tengok yang saya gariskan itu, la ta'udunna, itu yang saya garis itu, atau kamu berpindah, bertukar kepada agama kami, baru kami tidak akan bertindak begitu. Bertukar, berpindah kepada agama kami. Nabi Syu'aib menjawab, apakah kamu akan mengusir kami sekalipun kami tidak menyukainya? Apakah kamu akan buat begitu juga walaupun kami tak suka? Rangkai kata aw la ta'udunna fi millatina seharusnya diterjemahkan seperti di atas. Memang terjemah begitu, dengan dipalingkan makna asal dan hakikinya kepada makna majazinya, iaitu sayrurah. Jadi terjemahan tadi berdasarkan makna sayrurah. Sebabnya ialah kalau makna asalnya yakni kembali, la ta'udunna itu daripada ada ya'udu audan, mana kembali dipakai, niscaya kandungannya tidak akan menepati kenyataan sebenar. Kalau kita pakai dengan makna kembali, betul tak tepat dengan kenyataan yang sebenar. Lantaran Nabi Syu'aib dan keluarga baginda sekurang-kurangnya tidak pernah hidup dalam kekufuran, tak pernah hidup. Jadi apa maknanya kembali kepada kekufuran? Nabi Syu'aib kembali kepada kekufuran, macam mana dia tak pernah kufur pun, tak pernah jadi kafir pun. Sekurang-kurangnya kita kata dia dan keluarga dia tidak terlibat. Jadi apa maksud ni? Dengan sebab itu kita kata la ta'udun ini tidak dipakai dengan makna asal. Itulah sebabnya Imam Al-Qurtubi mentafsirkan aw la ta'udunna fi millatina dengan katanya aw la tasirunna ila millatina. Tengok itu dengan makna sayrurah lah, tasirunna, sara yasiru sayrurah. Atau kamu berpindah, jadi bertukar kepada agama kami, bahawa kami tidak akan bertindak begitu. Kalau tidak, kami akan bertindak mengusir kamu daripada negeri kami. Cuba tengok. Jadi Imam Qurtubi dan ahli-ahli tafsir yang lain dia cukup faham benda-benda begini. Ada kalanya sesuatu perkataan itu dipakai dengan makna asalnya, ada kalanya tidak sesuai. Kalau dipakai dengan makna asalnya, kita kena pakai makna lain. Makna lain pun kena ada lah yang sesuai. Tak boleh sesuka hati semena-mena, tak boleh juga, mengikut kaedah. Dengan itu kenalah orang yang nak melibatkan diri secara langsung dalam menghuraikan hadis-hadis, mentafsirkan Al-Quran ini, dia kena mahir bahasa Arab tu dulu, sebelum yang lain-lain. Sebelum yang lain-lain, itu perkara yang paling asas kena ada. Dan dia ada tu bukan asas yang sikit, tidak, kena banyak lah, baru dia boleh selesai benda-benda begini. Kemudian
Dikatakan setelah ia diselamatkan oleh Allah. Diselamatkan oleh Allah. Macam mana maksudnya? Allah menyelamatkan seseorang daripada kekufuran dengan salah satu daripada dua cara berikut. Satu, dengan melahirkannya dalam keluarga Islam dan menghidupkannya sebagai orang Islam sampai mati. Itu maknanya Allah menyelamatkan kita lah tu, daripada kekufuran dengan cara begitu. Itu satu. Yang kedua, dengan melepaskannya daripada kegelapan kekufuran kepada cahaya Islam. Atau dengan kata lain, mendorongnya memeluk agama Islam. Inilah yang kebanyakan berlaku di zaman Rasulullah SAW dahulu, iaitu mereka memeluk agama Islam dan tidak kembali lagi kepada agama asal sampai mati, sampai meninggal dunia. Itulah maknanya Allah menyelamatkannya daripada kekufuran. Kemudian habis itu, selain Muslim, hadis Anas ini tak apalah, yang itu ada lagi. Bukan maksudnya dalam Muslim ni ada dalam Muslim sahaja, tidak. Bahkan dalam kitab-kitab hadis yang lain juga boleh kita dapati hadis ini, boleh kita temui hadis ini. Dan itulah serba sedikit perbincangan tentang hadis ini. Dan saya rasa setakat itu sudah memadai, sudah cukup. Kalau saudara-saudara kita yang ada di sini tengok dalam nota saya yang satu lagi, saya lebih panjang, ini ringkasan daripada yang itu dalam Mishkat. Dalam Mishkat, nota Mishkat lebih panjang. Tapi saya rasa itu tidak perlu perbincangannya panjang itu. Untuk di sini sekadar itulah. Sebab kita memang tujuannya nak ringkas, ambil mana-mana sekadar yang sangat perlu, sekadar itu saja. Wallahu a'lam. Ada kemusykilan? Saya nak tanya satu soalan. Sebab kat sini kita bercakap tentang kemanisan iman dalam Islam. Tapi kalau macam mana nak menjawab kalau berkaitan dengan kemanisan Islam tapi dalam agama lain? Kalau kita bercakap sahabat sahabat kita yang kena panah kerana kemanisan iman tu dia mampu meneruskan solat tanpa merasa rasa sakit. Perbandingannya contohnya orang yang Sami Buddha yang juga merasakan kemanisan iman mereka. Mungkin melalui takafur mereka dia boleh berlapar, boleh menahan daripada nafsu-nafsu dunia. Adakah itu juga kemanisan yang jadi untuk menjawab ya, gini. Ini kita bincang ni setelah selesai dari sudut akidah yang lain. Jadi dengan berkenaan dengan orang seperti itu, sebenarnya dia kena selesai yang asas. Ini sudah tidak asas ni, setelah selesai dah dari segi akidah yang lain itu. Adapun yang Sami dan sebagainya itu, dari segi asas akidah tu mereka tak selesai. Dari segi asas akidah tu mereka tidak selesai. Dari segi rasa tu memanglah ada, tapi dari segi jaminan keselamatan, kesahihan dari segi akidah tu, kalau kita bincang, dia masih lagi tak selesai di situ. Jadi jangan kita kira dari segi rasa saja, kita kira dari segi asas-asas akidah. Misalnya mereka tu semuanya bukan ahli tauhid, syirik. Itu asas. Di situ tak selesai. Di situ dah tak kena jalan dia tu. Jadi kalau jalan tu dah tak kena, kita kata contohlah, jalan tak kena, kita naik kapal terbang, sepatutnya kita nak pergi ke mana? Nak pergi ke mana? Katalah nak pergi Kelantan lah. Nak pergi Kelantan. Kita sudah naik kapal terbang, tapi kapal terbang tu nak pergi ke lain. Betul ke tu? Tak betul. Walaupun kita seronok, mungkin kita lena di atas kapal terbang tu, dan kita syok sendirilah. Yang sebenarnya kita tak kena daripada awal lagi. Contohnya begitulah. Jadi mereka ni pun begitu juga. Kalau kita kata seronok ataupun syok dalam keadaan mereka tak sedar tu sebenarnya. Kapal terbang yang mereka naik itu tak betul, tak tepat membawa kepada tujuannya. Seronok sementara, yang itu tak boleh kira. Kita kena kira dari segi akidah yang asas terlebih dahulu. Di situ.
Jadi mereka nak kata contoh tu memang ada, tapi kalau kita pergi kepada asas, mereka akan di situ buntu. Jadi kita kena ambil kira yang asas. Ini adalah hasil dia dah. Ini sebagai hasil. Begitulah secara ringkas. Nak tanya berkaitan dengan kaitan dengan cium kaki Rasulullah. Ada yang mengaitkan cium kaki ni ada yang mengaitkan dengan sunnah Rasulullah dan juga perbuatan para sahabat dan juga ulama-ulama. Mereka membawa dalil yang berkaitan dengan jawapan tersebut. Dia pun menangkan Secara ringkas secara ringkas. Sebenarnya nak kata sunnah itu tak tepat. Nak kata sunnah itu tak tepat. Kalau kata cium kaki pun tak ambil kira sujud apalah, ambil kira cium kaki itu sunnah Nabi, tak tepat. Sebab nak jadi sunnah ni dia kena banyak satu hadis. Yang kedua, dia amalkan dengan meluas oleh sahabat-sahabat. Kalau mereka tak amalkan begitu, bermakna mereka tak mengamalkan sunnah pula. Mana boleh kita kata sahabat-sahabat tak mengamalkan sunnah? Sedangkan sahabat-sahabat tak ada buat. Bila tak ada buat, kalau ada pun satu dua riwayat, itu pun yang tidak sahih. Kalau ada pun jadi kita nak kata sunnah tak tepat. Kalau sunnah mesti sahabat sudah buat ramai. Didapati tak ada sahabat buat. Bila tak ada buat, bahkan kalau ada pun dikatakan ada, itu tidak sahih. Jadi sunnah satu yang tak tepat. Yang kedua, kalau berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebut banyak, sebenarnya kebanyakannya tak sahih. Yang banyaknya tak sahih. Kucuk kaki Rasulullah, kucuk tangan ada, memang itu sahih, dan itu diamalkan zaman sahabat, dan kemudian lagi pun diamalkan. Kalau kita nak kata itu sunnah, boleh. Tapi kucuk kaki itu sunnah berdasarkan apa yang berlaku kepada Rasulullah sendiri, tak ada. Kebanyakannya dhaif. Kalau ada pun satu dua hadis, misalnya hadis ahli kitab yang pergi cium kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sahih. Tapi itu khusus, kita boleh kata khusus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Banyak perkara yang berlaku kepada Rasulullah khusus dengan dia. Kita nak tahu khusus atau tidak, kita tengok hadis lain. Berapa banyak lagi hadis lain yang sahabat-sahabat dia nak sujud kepada Nabi, nak cium kaki dia tak lagi. Paling tinggi pun bersalat dia. Nak membongkok dia tak lagi. Bongkok pun tak lagi dah. Bagaimana kalau nak sampai ke peringkat cium kaki? Itu dalam Tirmizi, dalam apa ada sebut. Nak cium boleh, nak dakap boleh jika perlu. Bersalam itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena tengok berapa banyak lagi yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kalau aku nak suruh, nak perintahkan seseorang manusia ini sujud kepada orang lain, nescaya aku suruh seorang isteri sujud kepada suaminya, tetapi itu pun aku tak bagi. Itu kan nampak tu perintah dia kepada orang lain. Kepada orang lain tak boleh, tapi kepada dia, yang berlaku kepada dia itu kita boleh kata khusus untuk dia. Dan yang melakukan begitu adalah daripada pengikut agama yang mana dalam syariatnya boleh buat begitu, mengikut syariatnya boleh buat begitu. Jadi Nabi SAW biarkan sekadar itu. Ini kita kena kata khusus dengan Rasulullah SAW. Adapun yang lain, dia sudah ada hadis untuk orang lain, iaitu tak boleh sujud kepada sesiapa pun. Jadi kalau kita kata dia bukan nak sujud, nak kucuk kaki, tak jelas. Kenapa Nabi SAW tak kata terus di situ? Tapi kalau dia nak kucuk kaki boleh. Ada? Tak ada riwayat yang macam tu. Dia akan pergi jadi macam sujud juga. Bila macam sujud, tak benar lah. Kemudian yang sekarang ni, masalah itu nak membenarkan perbuatan mereka saja. Dari segi amalan zahirnya bukan kucuk kaki. Kucuk kubur tu apa pula? Akan takwil pula. Banyak lagi lah yang nak takwil sebenarnya. Yang sebenarnya tak ada dalam Islam macam tu.
Sebab itu sahabat-sahabat tak buat. Adakah sahabat-sahabat buat terhadap Rasulullah? Kalau sahabat-sahabat buat, itu hadis itu syad, tidak sah. Hadis golongan Abdul Qais pergi bertemu dengan Rasulullah, dalam kebanyakan riwayatnya kucuk tangan sahaja, kucuk kaki tidak sahih. Itulah kita kena faham betul. Wallahu a'lam. Dalam pakar motivasi ada cakap bergalakkan kita cium kaki mak kita. Tak boleh. Ada orang cakap gitu. Pakar motivasi. Yalah. Motivasi ni banyak macam kan. Benda-benda yang kalut banyak. Dia tak tahu maksud dia bagus. Ramai orang nak benda baik, nak tu semua nak baik. Cara tu tak kena. Jadi tak ada asas. Tak ada asas. Kucuk kaki pun tak ada macam. Kucuk tangan ya paling tinggi pun. Jadi kerana nak kucuk tangan tu membongkok sedikit, maklum jelas itu kerana nak kucuk tangan itu lain. Macam kucuk kaki isteri pun, kalau suami isteri ketika tidur, apa tak boleh kucuk kakinya? Tak boleh dalam keadaan macam mana tu? Ini duduk dalam majlis ramai-ramai duduk kucuk kaki. Itu tak sesuai. Kalau suami isteri biasalah. Suami nak kucuk kaki isteri nak kucuk, itu cerita lain. Cerita lain. Perbezaan lam pada dalam kerjaan nakal dengan ta'un dengan lam yang ada pada perbezaan antara dua tangan. Lebih kurang sama. Mana taukid? Mana lam tu lam taukid yang belakang tu mana taukid. Maknanya dia duduk Itu macam jawab macam jawab kepada lain tu. La nukhrij, nescaya kami akan keluarkan. Jawab. Kenapa dia berbeza lagi baris jim dengan dal? Mana? Dan khrijan nakal dengan ada ta'un dengan dalam ayat. Oh, itu sebab itu mufrad, itu jamak. La ta'udun itu jamak. Dan nukhrijan naka itu dia bukan la nukhrijun naka, la nukhrijan, memang begitu kaedah. Pasal ada nun taukid kan. Ada Kalau tak ada setakat itulah. Itu bagi dua.